Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berpuluh-puluh anggota perubatan tentera dikerah ke wilayah Cape Timur, Afrika Selatan bagi membantu pihak berkuasa tempatan menangani pandemik COVID-19. Ia susulan peningkatan mendadak kes jangkitan di wilayah itu. Langkah diambil sehari selepas Afrika Selatan merekodkan lebih 10,800 kes baharu iaitu peningkatan terbesar dalam tempoh sehari. Jurucakap Pasukan Pertahanan Thabo Selo berkata keadaan di East Cape sangat buruk. Wilayah itu menyumbang lebih 18% daripada jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di Afrika Selatan. Keseluruhannya, negara itu mencatatkan 187,977 kes positif. Sementara di India, kes COVID-19 meningkat mendadak sehingga mencecah 698,000 kes. Ini menjadikan negara itu ketiga terjejas di belakang Amerika Syarikat dan Brazil. Hampir 24,000 kes baru dicatat dalam tempoh 24 jam, manakala kes maut mencecah 19,700, tambahan 421 lagi kematian kemarin. New Delhi mula melonggarkan perintah berkurung secara berperingkat dan membuka kembali sektor ekonominya. Kazakhstan pula menguatkuasakan kembali perintah kawalan pergerakan di seluruh negara susulan peningkatan mendadak kes COVID-19. Semua pusat beli belah, gimnasium, kolam renang, kedai gunting rambut dan salon kecantikan diarah tutup selama 2 minggu. Kali pertama Kazakhstan menguatkuasakan perintah berkurung pada hujung Mac lepas dan negara itu adalah antara yang pertama di rantau Asia Tengah yang menarik balik pelaksanaan perintah berkurung pada Mei ketika ia merekodkan kurang daripada 9,000 kes. Sejak itu, kes positif telah meningkat lebih 5 kali ganda dan telah melepasi 47,000 kes dengan 188 kematian. Di Kanada, sebuah pesawat tentera negara itu yang menuju ke Latvia untuk misi NATO terpaksa berpatah balik. Ia berikutan salah seorang anggota tenteranya dari Pangkalan Tentera Trenton di Ontario disahkan positif COVID-19. Ini dinyatakan jurucakap Jabatan Pertahanan Jessica Lamirande. 70 kontak rapat telah dikenal pasti. Kesemua mereka dikuarantin selama 14 hari di Pangkalan Trenton. Perkembangan di Gaza, pesawat Israel menyerang tapak milik Hamas di semenanjung Gaza pada malam Ahad. Demikian menurut sumber keselamatan Palestin. Tentera Zionis mendakwa serangan itu dilakukan setelah 3 roket ditembak dari wilayah berkenaan ke Israel. Sebagai balasan, helikopter penyerang dan jet pejuang menyerang kedudukan Hamas. Tiada sebarang kematian dilaporkan membabitkan kedua-dua pihak. Polis Austria menahan 2 warga Rusia dari Chechnya susulan insiden seorang pembangkang yang maut ditembak di Vienna Sabtu lepas. Kedua-dua suspek berusia 47 dan 37 tahun. Masing-masing ditahan tidak lama sejurus mayat ditemukan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Ukraine, pembangkang yang maut itu merupakan pencari suaka dan pengkritik lantang pemerintah Republik Chechen. Dia dikenal pasti sebagai Mamikhan Umarov yang menggunakan nama Martin Beck telah memberikan bukti dalam kes pembunuhan 2017 di Ukraine. Motif jenayah masih dalam siasatan. Perdana Menteri Croatia Andrej Plenković optimis parti pimpinannya Kesatuan Demokratik Croatia HDZ akan memenangi pilihan raya umum yang diadakan pada Ahad. Katanya parti HDZ ketika ini sedang mendahului untuk memenangi 68 kerusi daripada 151 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Ia berbanding 41 kerusi yang diraih pesaing utama mereka iaitu sebuah gabungan yang dipimpin Parti Demokratik Sosial. Menurut laporan rasmi, 90% undi telah dikira setakat ini. Pemimpin tunjuk perasaan di Mali meningkatkan tekanan kepada Presiden Ibrahim Boubacar Keïta dengan mengugut untuk mengadakan lebih banyak tunjuk perasaan. Mereka mendesak Presiden itu meletakkan jawatan beberapa jam setelah mengadakan pertemuan rasmi pertama dengannya. Keïta yang berkuasa sejak 2013 juga bertemu dengan perwakilan parti politik lain dengan tujuan untuk meredakan keadaan politik. Bagaimanapun, gabungan pembangkang, pemimpin agama, ahli politik dan tokoh masyarakat dalam satu kenyataan berkata Keïta mengabaikan tuntutan gerakan. Demonstrasi di Afrika Barat yang disertai ribuan penduduk mula tercetus sebagai bantahan terhadap keganasan puak pelampau dan serangan antara etnik sejak 2012.
Sekian berita yang disuntik oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.